Ya, dia kuasa untuk membawa kemajuan kepada Sarawak adalah lebih penting daripada hanya sekadar jawatan Timbalan Perdana Menteri yang ditawarkan pada Pilihan Raya Umum PRU ke-15 yang akan datang. Ketua Whip Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ini terutama dalam mewujudkan sebuah kerajaan yang stabil dan memahami kehendak rakyat dan mengembalikan hak Sarawak. Kalau ada jawatan Timbalan Perdana Menteri tapi tak ada kuasa, jadi ianya tidak akan memberi hasil kepada Sarawak. Yang lebih penting ialah untuk kita wujudkan kerajaan yang stabil, yang memahami kehendak seluruh rakyat negara kita dan juga memahami keperluan-keperluan di peringkat negeri-negeri. Di Sarawak, Sabah misalnya, infrastruktur yang masih ke belakang. Kita perlukan peruntukan yang besar supaya infrastruktur ini dapat diberikan tumpuan supaya kita dapat merapatkan jurang infra di antara negara kita ini. Kawasan-kawasan yang tertinggal ini dapat diberi tumpuan. Begitu juga banyak lagi lah yang perlu diberi tumpuan, termasuklah program pembasmian kemiskinan. Pada Isnin lepas, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg turut menyambut baik dan mengalu-alukan tawaran jawatan TPM kepada pemimpin Sarawak selepas PRU 15. Datuk Seri Fadilah Yusof berkata demikian selepas majlis sesi pengagihan peranti siswa keluarga Malaysia di Arena Datar Putra Universiti Malaysia Sarawak Unimas Kota Samarahan. Terdahulu berucap pada majlis itu, beliau mengingatkan para pelajar yang layak menerima peranti tersebut untuk tidak menjual peranti yang sudah diberikan secara percuma itu, sebaliknya dimanfaatkan sepenuhnya sepanjang proses pembelajaran serta menjadi pemangkin semangat untuk belajar bersungguh-sungguh. Katanya baru-baru ini terdapat 14 kes penjualan semula peranti siswa yang dikesan di seluruh negara dan pemantauan terhadap perkara itu sedang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Sesi agihan peranti siswa Unimas yang bermula pada Isnin hingga 28 Oktober ini dilakukan secara berperingkat kepada 6,457 pelajar daripada golongan B40. Pembinaan projek Hospital Pengajar dan Pusat Kesihatan Prima Universiti Malaysia Sarawak Unimas kini dilaksanakan mengikut jadual. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, bagi fasa pertama pusat kesihatan itu dijangka siap pada Mei tahun hadapan, manakala bagi keseluruhan projek Hospital Kesihatan pula siap pada 2025. Mereka berada mendahului jadual. Cuma ada beberapa perkara yang perlu ditelitikan setelah extension of time. Tapi pelanggan iaitu Unimas, kalau dapat melihat kepada bulan Mei, kalau dapat disiapkan. So hari ini saya minta pengarah projek bersama dengan JKR dan Unimas untuk sit down supaya mereka dapat koordinat bagaimana kita boleh mencapai Mei sebagai sasaran untuk menyiapkan. Beliau memberitahu demikian selepas mengadakan lawatan ringkas ke tapak pembinaan Hospital Pengajar dan Pusat Kesihatan Prima Unimas di Kota Samarahan. Tambah Datuk Seri Fadilah, mengikut laporan yang diterima, projek tersebut berjalan lancar malah mendahului jadual iaitu Mei berbanding jadual asal pada September tahun hadapan. Katanya dalam lawatan itu, beliau juga berbincang dengan pihak kontraktor dan Jabatan Kerja Raya untuk memastikan sasaran untuk menyiapkan projek tersebut dapat dicapai sebelum September kelak. Ini jelasnya setelah diberikan lanjutan tempoh masa pelaksanaan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, kekurangan bahan binaan dan masalah tenaga kerja. Justru beliau berharap apabila hospital bernilai 480 juta ringgit itu siap kelak, ia dapat memberi manfaat kepada pelajar jurusan perubatan selain memberi kemudahan kepada penduduk sekitar Samarahan mendapat rawatan asas dan mengurangkan kesesakan di klinik kesihatan sedia ada. Badan bukan kerajaan NGO mahupun syarikat-syarikat perniagaan tempatan digalak untuk merebut peluang dalam menyebar luas perniagaan mereka dengan negara Kazakhstan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amarawang Tengah Ali Hassan memberitahu ini kerana negara tersebut mempunyai banyak peluang perniagaan yang boleh diterokai bersama.
Dato' Amar Awang Tengah menjelaskan negara Kazakhstan kini juga sedang meneroka teknologi hidro dalam usaha ke arah pembangunan lestari negara itu. Sehubungan itu, ia adalah peluang besar untuk penggiat industri untuk meneroka dan mengambil bahagian dalam pertumbuhan ekonomi tenaga mampan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian Forum Peluang Perniagaan Kazakhstan di Kuching. Dalam pada itu, negara tersebut juga mempunyai fokus yang sama dengan Sarawak, iaitu untuk meningkatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK di samping menggalakkan tenaga boleh diperbaharui yang mampan dan mengoptimumkan pertumbuhan pendigitalan. Ujarnya, forum yang melibatkan 80 peserta dari pelbagai industri tersebut katanya boleh membantu dalam memastikan hubungan perniagaan yang lancar dan kukuh di antara kedua-dua negara. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Sarawak berharap peratusan keluar mengundi pada Pilihan Raya Umum PRU ke-15 akan lebih tinggi berbanding PRU Dewan Undangan Negeri Sarawak DUN ke-12. Pengarahnya Abang Norafian Abang Ibrahim dengan itu menyeru lebih ramai pengundi layak akan turun mengundi pada 19 November nanti. Serah kepada pihak ibu pejabat. Abang Norafian menjelaskan jika lebih ramai yang turun mengundi adalah lebih baik untuk pemilihan wakil rakyat di kawasan mereka. Kita di SPR, Pejabat Pilihan Raya Negeri Sarawak, kita memang menyerulah kalau pihak pengundi-pengundi yang layak supaya turun mengundilah pada 19 November 2022 nanti dan menjalankan tugas sebagai warga Malaysia lah. Pada PRU DUN Sarawak ke-12 tahun lepas, ramai 759,627 atau 60.67% daripada pemilih berdaftar telah keluar mengundi meliputi pengundi biasa, pengundi awal dan pengundi pos. Abang Nur Afian ditemui selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Kunjungan bagi memaklumkan Premier tentang pelantikan beliau sebagai pengarah SPR Sarawak yang baru sejak September lepas. Nasihat untuk Kuasa media sosial dan pengundi muda dilihat sebagai faktor yang kuat dalam menentukan keputusan pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom berpendapat belia seharusnya diberikan peluang bersuara dalam politik dan pembangunan negara sejak dahulu lagi. Sehubungan itu, beliau berharap pengundi muda pandai menilai sesetengah isu di media sosial. Sementara itu, beliau yang juga merupakan Presiden Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak SDNU yakin persatuan tersebut dapat menyokong aktiviti sosial persatuan kaum pribumi yang lain demi kepentingan bersama persatuan-persatuan Dayak di Sarawak. Tegas beliau, SDNU tidak harus dilihat sebagai persatuan untuk kaum Iban sahaja. Beliau berkata demikian ketika sesi wawancara program Randau Pemansang terbitan YFM Iban. SDNU merupakan pertubuhan bukan kerajaan kaum Dayak yang terbesar di Sarawak bertujuan untuk memperkasakan kaum Dayak terutama pendidikan dan kebudayaan. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa langsung dari Sarawak.